أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلنا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا اللهم اجعلنا من عبادك الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah, hormat saya kepada kaum muslimin muslimat yang mana kita bersama dengan majlis ta'limi kita di sini. Mudah-mudahan pada malam ini kita dapat ambil manfaat bersama kerana tajuk kita iaitu pada kali ini tentang tanpa mazhab. Jadi bahaya bagi mereka yang beramal di dalam syariat Islamiyah tanpa bermazhab. Jadi kalau kita tak pakai mazhab ni, kita akan berlaku di dalam kerja kita, di dalam amalan kita kebahayaan. Oleh itu kita selaku orang muqallid, selaku orang pengikut ni, kita mesti bermazhab. Mesti bermazhab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ud'u ila sabili rabbik bil hikmati wal maw'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ayat ni di dalam surah An-Nahli, iaitu ayat 125. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, supaya kita bersama dapat memahami tentang bermazhab, iaitu apa sahaja yang kita duk pegang mazhab tak ada kira lah. Sama ada mazhab Abu Hanifah dan mazhab Maliki, dan lagi pula mazhab Syafi'i, dan satu lagi iaitu mazhab Hambali. Maka mazhab pak mazhab ni iaitu mazhab mu'tabar, orang panggil mazhab mu'tabarin, yang diiktibarkan oleh dunia Islam. Jadi seluruh dunia kita boleh tengok syiar Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka itu bermazhab. Di atas mazhab yang kita sudah sebut di sini, iaitu mazhab yang masyhur, iaitu pak mazhab. Adapun yang lain-lain lagi pun ada lagi imam mujtahid, tapi tidak begitu sangat masyhur di kalangan ulama. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah, supaya kita dapat memahami tentang mazhab, dapat kita itu boleh ambil bahan-bahan, kita boleh tambah-tambah di dalam pahami kita, yang mana kita duk baca di dalam kitab-kitab, kita duk guru dengan guru-guru kita tentang mazhab ni sangat-sangat besarlah di dalam kita ni tu. Iaitu di dalam kita berakidah, kita akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah ni, tak dapat tidaklah kita mesti bermazhab. Tak kiralah mazhab Abu Hanifah, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hambali. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kenapa kita ni dituntut bermazhab? Kenapa kita ni dituntut bermazhab? Apa boleh kita ni
Nah, apa boleh kita ni dituntut di metode kita hak ni tu bermazhab. Apa boleh kita hak ni tu kena mazhab. Sedekah kalau kita kira, kalau kita kira, kita faham daripada ayat Quran, kita faham daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kerana Nabi bersabda di dalam sepotong hadis, di dalam satu hadis Nabi kata, taraktu fikum amrain. Aku tinggal pada kamu dua perkara saja. Lan tadillu ma tamassaktum bihima, mu tak akan sesat selama mana mu pergi dua-dua ni. Apa dua-dua ni yang Nabi cerita kepada sahabat dia dan Nabi cerita kepada kita semua ni, iaitu di situ iaitu kitabillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau pergi dua ni, Nabi kata mu pergilah kitab Allah, iaitu kena kepada Al-Quran, dan mu pergilah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu kena kepada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mu pergi ruang ni, mu tak akan sesat. Itu dia. Jadi kita ahlu sunnah wal jamaah, kita penuh-penuh. Kita pergi dengan Al-Quran dan kita pergi dengan Al-Hadis. Dua ni penuh-penuh. Kita tak tinggal daripada ajaran Al-Quran dan kita tak tinggal daripada ajaran Al-Hadis. Daripada Al-Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saudara-saudara dan saudari-saudari muslimin muslimat, supaya kita hak itu boleh tahu tambah daripada kita duk ngaji dan kita duk belajar dengan guru-guru kita, khususnya kita orang awam, kita orang biasa, banyak lagi yang kita tak tahu. Bahkan saya sendiri pun digelarkan orang awam patulah juga. Iaitu digelarkan orang awam sama dengan kami bukan bapa yang sedang mengikuti sekarang. Kalulah bagi guru-guru, bagi baba, bagi tokoh-tokoh agama tu, itu tak apalah. Bagi mereka itu orang panggil ilmu dia banyak, ilmu dia itu luas, ilmu dia itu lebak dalam bab memahami agama itu, dia tak jadi bimbel lah untuk nak memahami hukum-hukuman yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kita taruh bimbelnya iaitu kita orang awam ni, kita orang biasa. Kita orang tidak menututi ilmu, kita orang bukan dari kalangan orang ada ilmu, lalu itulah kita nak bagi tahu, kita nak tambah ilmu-ilmu yang kita ada saat itu tentang amalan kita di dalam Islam, dan kita berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tak dapat tidak kita mesti bermazhab. Tak dapat tidak kita bermazhab. Maknanya mesti kita hak itu bermazhab. Tak ada kira lah mazhab mana-mana. Kita nak mazhab Abu Hanifah, kita nak bermazhab kita nak jalan di atas mazhab Maliki ataupun mazhab Syafi'i ataupun mazhab Hambali, itu di atas suka kita, di atas suka kita. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah, apa boleh kita saat itu kita pakai mazhab. Sedekah kita tahu dah kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah keluar dah, sudah baca dah kepada kita. Jadi Allah tinggal kepada kita itu dua perkara. Nabi tinggal kepada kita itu dua perkara. Yang pertama Al-Quran, yang kedua Al-Hadis. Itu memang nak rakyat kata kita pergi penuh-penuh, kita pergi kemah. Dua usul ni, dua asal ni sebagai nas yang kita nak pergi, yang kita nak buat rujuk ke itu sebagai asal, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi di situ nak rakyat kata, dan ada lagi ayat-ayat yang kita baca di dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab, ayat 21, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah, sesungguhnya adalah bagi kamu pada Rasulullah uswatun hasanah, iaitu ikutan yang baik.
Maknanya kita nak buat apa sahaja, kita ikutlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Turut apa sahaja yang Rasulullah cerita, turut apa sahaja yang Rasulullah bagi tahu kepada kita. Nah, dengan perkataan ko, dengan perbuatan ko, dengan ikrar, dengan pengakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan lagi pula ayat membagi tahu kepada kita, iaitu di dalam surah Al-Imran ayat 31. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Jika adalah kamu kasih akan Allah, maka hendaklah ikut akan daku. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam suruh ikut akan daku. Kalau mu kasihkan Allah, mu ikutkan daku. Nescaya kasih akan kamu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas di sini iaitu asal kita ataupun marja' kita, tempat kembali untuk kita nak ambil hukum, iaitu dua pada asalnya, dua, Al-Quran dan Al-Hadis. Seperti mana Nabi sebut di dalam Al-Hadis. Jadi di sini, di sini kalaulah kita reka-reka, kita reka-reka cara kita hak itu ambil hukum, cara-cara nafsu misalnya, ataupun ambil dengan cara kejahilan misalnya, maka Nabi tak aku. Hukum itu Nabi tak aku. Sebab dalam sepotong hadis bersabda, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Jadi siapa buat kerja satu kerja, siapa buat amal satu amal, laisa alaihi amruna, perkara tu bukan daripada pekerjaan kami. Maknanya yang kami tidak buat perkara tu, fahuwa raddun, maka benda tu saat itu rad, ai mardud, benda tu ditolak. Kalau itu sudah jelas bahawa tempat rujuk ke agama kita, tempat rujuk ke agama kita asalnya iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dua, iaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Lepas tu kenapa kita ni bermazhab. Kita turut Imam Abu Hanifah, setengah mereka turut Imam Malik, setengah mereka turut Imam Syafi'i, setengah daripada satu tempat turut Imam Hanbali. Ini orang panggil bermazhab. Bermazhab dengan maknanya nak buat satu-satu amalan turut jalanan. Mazhab-mazhab di sini orang panggil masdar. Masdar daripada zahaba, yadhhabu, zihaban, ataupun mazhaban. Jadi mazhaban di sini orang panggil masdar, masdar mimi. Lalu itulah kita terjemahnya jalanan. Mazhab Abu Hanifah, jalanan Abu Hanifah. Cara nak buat amal, cara nak faham hukum, cara nak ambil syariat. Turut jalan ni Abu Hanifah, turut jalan ni Imam Malik, turut jalan ni Imam Syafi'i, turut jalan ni Imam Hanbali. Kalau itu jalanan, mazhab ni jalanan. Itu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Jadi apa boleh kita hak itu turut jalanan mereka. Amin, supaya kan ibu kan bapa tak keliru di dalam amalan kita, tak keliru di dalam kerja kita ni bermazhab. Apa boleh kita ni bermazhab, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wayak dah, dalam Quran pun sudah ada dah, tapi apa boleh kita bermazhab. Amin, supaya kita hak itu boleh faham dan kita hak itu boleh jelas di dalam faham kita. Supaya kita tak ragu-ragu lagi tentang ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun kita nak ambil hukum-hukum syariat di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Kerana gini kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Kerana orang panggil sebab-sebab apabila berlaku masalah, apabila berlaku satu-satu masalah di kalangan kita, di dalam masyarakat kita, masalah apa sahaja yang tidak jelas di dalam Al-Quran dan tidak jelas di dalam Al-Hadis,
Yang Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, sebut jelas dan nyata, okey. Yang masalah sebut di dalam Al-Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila masalah tu ada jelas dan nyata di dalam Al-Hadis, tak ada gapo, kita turut Al-Quran dan turut hadis selalu dah. Yang kita pakai mazhab ni kerana setengah-setengah daripada masalah tidak jelas di dalam Al-Quran, tidak jelas di dalam Al-Hadis. Bila tak jelas di dalam Al-Quran, tak jelas di dalam Al-Hadis, kita selaku orang awam, kita kena turut orang hak pandai, kena turut orang hak reti, kena turut orang hak ada ilmu lebat. Nah, mereka itu banyak ilmu pengetahuan, mereka itu banyak kaedah-kaedah, mereka itu ingat Al-Quran, mereka itu hafaz segala hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka boleh tengok dalam bab fahami tentang Al-Quran dan Al-Hadis, hukum-hukuman saat itu, mereka boleh mengeluarkan hukum. Hukum yang tidak jelas di dalam Al-Quran dan hukum tidak jelas di dalam Al-Hadis. Yang kita nak usaha keluar hukum sendiri, kita tak kuasa. Kan ibu, kan bapa yang dirahmati Allah, muslimin muslimat, supaya kita dapat memahami bersama tentang bermazhab. Jadi di sini dalam ayat Al-Quran di dalam suratul Nahli, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, di dalam suratul Nahli ayat 43, Allah berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fas'alu ahla dzikri, soal olehmu akan ahli zikri. In kuntum la ta'lamun, jika adalah kamu tidak mengetahui. Kalulah kamu tidak mengetahui hukum-hukuman, amalan tentang satu-satu amalan, mu tanyalah ahli zikri. Tanyalah ahli, yang ahli yang mempunyai ilmu pengetahuan yang banyak. Tanyalah dia. Mu kena rujuk kepada mereka-mereka yang lebih tahu dan lebih erti, kerana mereka hak itu daripada hufaz, mereka daripada alamah. Mereka faham segala balaghah daripada Al-Quran dan daripada Al-Hadis, maksud dia, tafsir dia dan syarah dia, semua. Jadi mereka boleh faham, kerana mereka termasuk dalam kata ulul albab. Mereka yang ilmu saat itu siapa? Kelubuk hati. Jadi ulul albab ni, mereka ni alim, bukan alim biasa. Alim yang luas, alim yang banyak, alim yang ilmu mereka dapat mendalami tentang hukum-hukuman dan tentang masalah-masalah yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kadang-kadang di dalam Al-Quran tidak jelas, tidak nyata, dapat kenyataan di dalam Al-Hadis. Kadang-kadang Al-Quran tak nyata, masuk mari tengok di dalam hadis tak nyata, maka tengok pula di dalam bab ijtihad ulama. Tu dia. Jadi kan ibu, kan bapa yang dirahmati Allah, supaya kita ni tak keliru, nak royak kata di sini kerana kita turut, kita ikut, kita taklid kepada mujtahid, kita taklid kepada mujtahidin ni, kerana ilmu kita tak kuasa kita nak memahami daripada Al-Quran sendiri, kita tak kuasa nak ambil, kita nak pungut segala hukum-hukuman di dalam Al-Hadis dengan sendiri, kita tak kuasa. Bila tak kuasa, kita kena tupai dan kita kena pakai apa yang diberi huraian oleh mujtahidin, oleh tokoh-tokoh agama, kerana mereka adalah ahlu zikri, yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam ayat yang saya sudah baca, fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya oleh kamu akan ahli zikr. In kuntum la ta'lamun, jika adalah kamu bukan daripada orang yang mengetahui. Maknanya kita orang jahil, kita tanyalah orang yang lebih alim daripada kita. Jadi ahlu zikri di sini
lain daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lain daripada sahabat, kerana mereka sudah meninggal dunia dah. Lalu itulah ada golongan tabi'in, lepas pada tabi'in, lepas pada tabi'in. Sehingga turun mari kepada guru sehingga sampai kita sekarang. Maka kita kena tanya. Sebab apa? Sebab kita tak mampu, kita tak kuasa nak ambil hukuman di dalam Al-Quran dengan sendiri. Kita tak kuasa nak ambil hukuman di dalam Al-Hadis dengan sendiri. Sebab itulah kita bermazhab. Akhirnya tu, kau ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Jadi di sini saya nak misal kau ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Saya nak contoh. Nah, kepada kau ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Bila kita mari bermazhab, kita mari mengaji ilmu usul fiqh. Kita mengaji ilmu usul fiqh. Nah, supaya kita hak itu boleh ambil reti daripada ulama-ulama mengadakan kaedah untuk kita saat itu ambil hukum di dalam Al-Quran dan ambil hukum di dalam Al-Hadis. Tapi semua tu nak rakyat kata ulama sudah mengeluarkan hukum. Bagi hukum yang tidak jelas, tidak nyata, dia mengeluarkan hukum. Yang ada lagi masalah masih berlaku. Saya misal mudah-mudah kepada kau ibu, kau bapa yang dirahmati Allah, supaya kita hak itu tak keliru di dalam pahami kita. Saya nak misal masalah yang ada di dalam Al-Quran, okey, kita boleh faham selalu dah. Masalah yang ada di dalam Al-Hadis, okey, kita boleh faham selalu dah. Tapi kalau masalah tidak ada di dalam Al-Quran dan masalah tu tidak ada di dalam Al-Hadis, susah kita. Saya misal masalah yang ada di dalam Al-Quran. Misalnya firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Saya misal satu misal ni. Ayat ni orang panggil ayat yang jelas dan nyata yang sebut di dalam Al-Quran. Hurrimat alaikumul maitatu. Diharam ke atas kamu akan maitah, akan bangkai. Diharamkan kamu hak itu akan bangkai. Jadi kalulah binatang mapuh, nah tidak bersembelih secara Islam, maka haram kita nak makan bangkai itu, kerana binatang yang mapuh yang tanpa bersembelih itu ia panggil bangkai. Maka diharamkan kita makan. Ayat Quran jelas dan nyata. Tu hak sebut di dalam Al-Quran. Waddamu, dan darah yang mengalir. Ikutlah kita kata daging yang mengalir darahnya diharamkan makan. Basuh tak apa. Walahmul khinzir, dan akan daging babi. Diharamkan makan daging babi. Itu diharamkan atas kamu. Akan daging babi. Maknanya diharamkan makan daging dia. Jelas dan nyata daripada ayat Al-Quran. Itu kau ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Hak sebut di dalam Al-Quran. Manakah hak sebut di dalam Al-Hadis? Saya sebut di sini. Yang sebut di dalam Al-Hadis supaya kita ni boleh ambil penjelasan dan kita hak itu boleh faham bersama. Yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu an yughsilahu sab'a marrat ulahunna biturab. Hadis ni akhrajahu Muslim. Hadis ni akhrajahu Muslim, maknanya hadis ni hadis sahih. Apa tu? Tuhuru ina'i ahadikum, suci bejana seorang kamu, idza walagha fihil kalbu, apabila jilat dengan lidah padanya, pada bejana itu oleh anjing. Ayyusalahu,
ayyusilahu, bahawa membasuhkannya kan ina, iaitu bejana tu, jadi sucinya dengan kamu tu membasuhkannya. Nah, basuh ina itu sab'a marrat, 7 kali. Basuh tu 7 kali. Ulahunna biturab. Jadi satu daripada tu dengan air tanah. Itu dia. Hak tu sebut dalam hadis. Ayat yang belum tadi kita sebut di dalam Al-Quran, jelas dan nyata masalah tu. Dan masalah yang kedua ni sebut di dalam hadis. Tentang bangkai tak boleh makan, sebut di dalam Al-Quran, jelas. Tentang anjing najis, sebut di dalam Al-Hadis, jelas. Saya misal lagi masalah terbaru. Saya contohnya tentang cloning. Cloning ni, tentang istinsakh. Cloning ni, tu cloning ni ada tak di dalam Al-Quran? Cloning ni ada tak di dalam Al-Hadis? Atukah ibu kan bapa yang dirahmati Allah, supaya kita boleh jelas dan nyata nak royak kata masalah ya timur semua, masalah ya tubik semua, masalah ya mari semua, masalah ya keluar semua. Tentang cloning ni, ataupun kita masalah lain-lain lagi, masalahnya embuk tifl anabib. Tu masalah anak di dalam bijana kacau. Tu. Jadi masalah ni masalah kalau bahasa Thai ke deklot kau ni. Masalah ni ada sebut di dalam Al-Quran? Masalah ni ada sebut di dalam Al-Hadis? Tak ada. Sehingga masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada bumi Madinah, hijrah daripada bumi Makkah Mukarramah menuju kepada Madinatul Munawwarah, ada sahabat-sahabat yang ia tengok saat itu, golongan Yahudi tani, Yahudi Bani Nadir tani pokok-pokok kerma. Pokok-pokok kerma hak itu, buah-buah dia subur, buah-buah dia besar-besar, molek-molek hak itu. Dia pergi tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang talqih, tentang nak ambil mayat tamar lelaki dengan mayat tamar jantan dengan tino hak itu, mayat tamar tu, untuk nak buat jadi buah lebak, nak jadi buah besar-besar subur-subur hak itu. Tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jawab kan, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kamulah lebih mengetahui tentang pekerjaan-pekerjaan dunia kamu. Kerana itu bukan sakut dengan agama, itu sakut dengan perkara dunia. Maka perkara dunia ni, perkara perkembangan kemajuan dunia ni, banyak perkara-perkara bila perkara tu serengi mari kepada agama. Bila perkara ni tu mari serai kepada agama, kalau tak sakut dengan agama, mu usahalah caramu untuk nak besar, untuk nak subur, untuk nak bui boleh harga saat itu, usaha gilah. Itu tak ada sakut dengan agama. Jadi kamu lebih mengetahui apabila kamu pergi menuntut ilmu tentang hak kesubur saat itu, kamu dapat berjaya. Tapi agama dia kena cara dengan agama. Pada sini yang saya nak cerita di sini, bila mari cara tentang sakut paut cloning ni, sakut paut tifl anabib ni, mari kecek anak di dalam bijana kacau ni. Apakah hukum yang kita nak pergi buat cloning ni? Cloning menata tak apalah masa dulu. Cloning ni, yang mana kita duk baca di dalam surat tu, iaitu tentang
cloning iaitu seekor kambing. Kambing daripada Scotland. Nah, ambil sel dia, ambil DNA dia, mari campur dengan DNA hak kambing Finland. Yang mana berjaya mereka, nah berjaya daripada ulama wirathah ni, iaitu ulama orang panggil satu tumbuhan tentang apa? Tentang DNA ni. Nah, untuk ambil DNA daripada binatang, mari campur dengan binatang satu lagi tanpa menggunakan air mandi. Tak guna mandi, tak guna air mandi. Guna sel. Nah, guna DNA, guna jin. Itu dia. Jadi, nak rakyat kata kebijakan ulama ni. Nah, nama dia nya hak kita baca di dalam surat, nama dia iaitu Ian Wilmut daripada bangsa Yahudi. Bijak dia boleh buat cloning kambing ni sehingga berjaya, maka letaklah kambing ni nama dia Dolly. Baiklah tu. Jadi buat cloning binatang, orang panggil tak ada jadi kepelek. Kalulah cloning manusia, ambil DNA manusia, mari campur dengan DNA manusia pula, jadi seorang manusia. Maka hak tu apa hukum kalau dia boleh buat? Fardu kata kalau boleh buat, apa hukum? Tu boleh ke tak boleh di dalam Islam ni? Sebab ada satu orang pemberita daripada Amerika, nama dia David Rofik. Nah, David Rofik ni pada tahunnya 1970 ni. Nah, 1970 ni dia kata pernah berlaku iaitu cloning manusia. Pada tahun 1970 ni pernah berlaku cloning manusia. Tapi tidak diakui oleh Itali. Nah, tokoh-tokoh pembesar-pembesar daripada Eropah tak aku, daripada maknanya tak izin untuk mengadakan tentang hak cloning manusia hak itu, daripada pembesar-pembesar Itali dan daripada Fransa tak terima, lalu itulah tak keluar benda tu. Dia buat pula, dia usaha pula iaitu binatang, iaitu Dolly yang saya duk cerita ni pada tahun 1997. Berjaya perkara tu. Lalu itulah orang panggil masalah ning bila kita mari bentang kepada Islam, mari bentang kepada syariat Islam, apakah hukum cloning di dalam Islam? Haninglah saya cerita di sini kepada kau ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Cloning ni tidak ada di dalam Al-Quran. Bukan tidak ada, nak rakyat kata ulama tak kuasa nak cari tentang cloning di dalam Al-Quran. Walaupun kita baca di dalam suratun Najmi. Nah, di dalam surah ada sebut afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Dalam surah Qaf ke dalam surah An-Najmi, tu dibuka tengok. Nah, kau ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Jadi kalau kita nak kita tengok di situ, afara'aitum ma tumnun a antum takhluqunahu am nahnul khaliqun. Jadi di situ pun kita nak kita tengok tentang hak cloning, nak kita tengok tentang hatifil anabib ni, tak boleh nak ambil masalah lagi. Sebab itulah di dalam Al-Quran bila tidak jelas, di dalam Al-Hadis bila tidak jelas, maka kita kena rujuk pergi kepada imam mujtahid. Kita kena rujuk pergi kepada imam mujtahid. Kalulah masa imam mujtahid kerana ia dapat. Nah, dalam pengajian kita mujtahid ada dapat, ada mujtahid mutlak, ada mujtahid mazhab, ada mujtahid tarjih dan ada mujtahid fatwa. Pak ning mujtahid mutlak kena kepada imam yang masyhur, a'immah yang masyhur pak tu Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan Imam Syafi'i dan Imam Maliki, mujtahid mutlak. Mujtahid mazhab macam Abu Yusuf, Muzani, gapo tu. Tu dia. Kalau kita mari tengok imam orang panggil mujtahid tarjih
dalam mazhab kita Syafi'i, mujtahid tarjih ni kena kepada Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala dan Imam Rafi'i. Kalulah mujtahid fatwa ni kena kepada dalam mazhab Syafi'i, kena kepada Syekh Ramli dan Ibnu Hajar Al-Haytami. Kalau itu di sini, kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, kalulah tak ada dalam masa imam mujtahid mutlak tak ada. Mari tengok dalam imam mujtahid hak mazhab. Tak ada hak dalam mazhab, mari tengok hak tarjih. Tak ada hak tarjih, mari tengok hak fatwa. Sebab masalah ia berlaku semua. Masalah pelik-pelik, masalah terbaru, masalah hak baru saat ni tu ia keluar semua, ada semua. Bila ada, kita pergi buka di dalam Al-Quran, tak dapat, tak berjumpa. Pergi buka di dalam Al-Hadis, tak berjumpa. Itulah berhajat pada kita saat ni tu bermazhab. Kita kena tanya orang yang paling tahu, orang yang paling reti. Bukan tinggal Quran, bukan tinggal hadis. Dalam ayat Al-Quran kata dah, fas'alu ahla zikri. Tanya oleh kamu akan ahli zikri. In kuntum la ta'lamun, jika adalah kamu dari kalangan orang yang tidak mengetahui. Kalulah kita daripada orang jahil, kita turutlah orang yang reti, orang yang pandai. Baiklah tu. Tu ayat tu kita tengok di dalam surah Al-Anbiya ayat 7 ataupun suratul Nahli ayat 43. Tanya ahli zikri. Mereka itu sangat banyak ilmu pengetahuan. Ibu kan bapa yang dirahmati Allah, bila kita jumpa masalah-masalah yang tidak jelas di dalam Al-Quran, tidak jelas di dalam Al-Hadis hukumannya, maka mereka yang dapat masalah ni, mereka terpaksa kena himpun ulama, himpun tokoh-tokoh agama. Itu dia. Bila himpun, supaya mereka itu boleh guna kaidah mengeluarkan hukum. Kaidah mereka faham daripada Al-Quran, kaidah mereka faham daripada Al-Hadis. Bila mereka faham daripada Al-Quran, faham daripada Al-Hadis, mereka mengadakan kaidah, buat kaidah. Macam Imam Mujtahid rahimahumullah buat kaidah. Ataukah bukan bapa yang dirahmati Allah. Jadi nak ayat kata, bukan mereka tidak turut Al-Quran. A'immah pak ni ataupun imam mujtahid, bukan dia tak turut Al-Quran, bukan dia tak turut Al-Hadis. Saya misal anjing klik sekali lagi ke ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, dia kata, tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihi al-kalbu ay yughsilahu sab'a marrat ulahunna biturab. Akhrajahu Muslim. Hadis ni apa tu? Suci bijana seorang kamu. Saya sudah sebut dah tadi, tapi saya sebut semula ni nak ambil fahami tentang ijtihad. Suci bijana seorang kamu apabila jilat oleh anjing. Jilat padanya oleh anjing, hendaklah dibasuh 7 kali, 1 kali dengan air tanah. Maka di sini mazhab Maliki, ibu kan bapa yang dirahmati Allah, anjing tu tidak najis. Yang najisnya alio dia, yang najisnya lidah dia. Lidah dia najis. Lidah dia jilat, maka tempat dia jilat saat ni tu najis. Bijana yang ia jilat saat ni tu najis. Sebab lidah dia tu mempunyai alio, maka najis dari lidah dia. Tu ijtihad. Ni nak rakyat kata Imam Malik rahimahullahu ta'ala, dia ijtihad kata lidah anjing tu najis. Jilat bijana, maka bijana tu najis. Tubuh anjing tak ada najis sebab hadis tak rakyat. Baik tu.
bukan bapa yang dirahmati Allah. Mari Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Padahal Imam Malik tu guru. Guru bagi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Malik tu guru, Imam Syafi'i anak murid. Mari Imam Syafi'i tu guru hukumnya lidah anjing tu najis. Sebab sebut di dalam matan hadis. Tapi Imam Syafi'i dia ijtihad. Ijtihad dia kata semua anjing seekor tu najis. Tak serupa dah dengan Tok Guru. Ni orang panggil ijtihad. Tak? Semua anjing seekor tu najis. Tok Guru kata lidahnya najis sebab sebut dalam atas hadis. Tak? Imam Syafi'i kata semua seekor tu najis belaka. Kau mana? Tak ada sebut dalam atas hadis. Kalau sebut dalam atas hadis jilat ya. Ni orang panggil ijtihad. Betul mana boleh dia kata najis? Dia kata sebab anjing ni lidah dia tu najis. Dia jilat bijana najis. Lepas tu seketika dia gatal. Kita biasa tengok dah ketika anjing gatal. Anjing gatal dia hola lidah dia. Dia garu gatal di kaki belakang. Dia garu dengan lidah dia, dia kikir dengan gigi dia di kaki belakang tu. Dia jilat di tubuh dia, dia gatal. Dia jilat dengan tubuh dia. Jilat sebelah lek ni pula. Jilat. Nah. Muka lidah dia panjang, dia boleh jilat kat atas kok ni. Boleh jilat kat tu, boleh jilat. Nah. Tu nak rakyat kata boleh jilat kat kepala, boleh jilat kat mana. Satu hari nak rakyat kata dia duk jilat kat belakang dia duk jilat kat tubuh dia, duk jilat kat mana, duk garu gatal, duk gapo tu. Satu hari dia kena ujian. Ketika dia ditepuh dengan air. Ketika dia basah. Ketika apa? Maka basah tu lah orang panggil meliputi tubuh dia. Ketika kena hujan kerana, ketika kena air kerana, ketika dia basah ni tu, semua tubuh dia ni tu jadi najis habis. Sebab tu ya ijtihad kata anjing seekor semua tu najis semua. Ni orang panggil ijtihad. Adakah royak di dalam Al-Quran? Tak. Adakah royak di dalam Al-Hadis? Tak. Antukah ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Jadi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala mengaji bersama dengan guru dia kitab Muwatta'. Imam Malik ni tok guru dia. Ngaji kitab Muwatta' umur 10 tahun tu dia hafal habis dah kitab Muwatta' Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i 7 tahun tu dia sudah hafal iaitu Al-Quran 30 juzuk dia sudah ingat habis dah. Lepas tu kitab Muwatta' pula 10 tahun tu sudah hafal habis dah. Kitab Muwatta' Imam Malik. Dia alim dalam mazhab Maliki. Imam Syafi'i ni alim mazhab Maliki sehingga Imam Maliki suruh berhenti. Boleh berhenti dah mengaji dengan aku ni, mu kena ijtihad. Sebab bila siapa murtabat mujtahid, tak leh mujtahid nak taklid mujtahid. Ia kena ijtihad. Dia kena jadi mujtahid. Maka dia keluar daripada Imam Malik rahimahullahu ta'ala daripada bumi Madinatil Munawwarah. Sebab Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala kita sudah mengetahui bahawa Imam Syafi'i ni rahimahullahu ta'ala dia saat itu beranak dia di negeri Gaza di Palestin, di Palestin dia. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dia beranak pada tahun 50, dia meninggal dunia pada tahunnya 204 Hijriyah. Manakala guru dia Imam Malik rahimahullahu ta'ala, Imam Malik bin Anas, dia bertempat di Madinatil Munawwarah, dia anak cucu orang Madinah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala beranak ke dia 93 Hijriyah sehingga sampai 179 Hijriyah. Tok guru bagi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Jadi Imam Syafi'i bila dia sudah alim, sudah dapat ilmu pengetahuan yang banyak daripada Imam Malik, maka Imam Malik sotubik daripada dia, mengijtihadlah, keluarlah. Hukum ni keluarlah kaedah sendiri untuk bawa orang pula. Lalu itulah Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala dia berasa tak pandai lagi diri dia. Dia hijrah pergi ke Iraq. Bila dia pergi ke Iraq,
Nah, kau ibu kan bapa yang dirahmati Allah, dia jumpa seorang guru pula di sana. Nah, jumpa pula seorang guru pula di sana. Han itu Imam Syafi'i rahimahullahu taala, iaitu mengaji bersama dengan qadi. Seorang qadi nama dia Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, mazhab Hanafi. Tu guru dia qadi ni. Nah, qadi Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani Al-Hanafi, mazhab Hanafi. Ngaji bersama dengan guru dia mazhab Hanafi, alim pula mazhab Hanafi. Imam Syafi'i alim mazhab Maliki, Imam Syafi'i alim mazhab Hanafi, kerana guru dia nama Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani Al-Hanafi, iaitu di Baghdad, di negeri Iraq. Di Baghdad, negeri Iraq, ibu kota negeri Iraq. Ngaji di situ sehingga dia alim, dia reti hukuman-hukuman, dan dia reti ijtihad ataupun apa sahaja yang sudah mengeluarkan hukum di sisi mazhab Abu Hanifah, dia boleh faham, boleh reti, dan dia boleh ilmu pengetahuan daripada guru dia Imam Malik rahimahullahu taala di bumi Madinah, serta dengan dia alim kitab Muwatta. Maka himpun di antara dua tu saat itu, dia buat satu kaedah pula, buat kaedah-kaedah di dalam kitab dia. Satu kitab iaitu kitab usul fiqh, usul fiqh. Nama dia Ar-Risalah. Imam Syafi'i buat satu kitab iaitu kitab Ar-Risalah, untuk nak mengeluarkan hukum ahkam, untuk nak memahami tentang syariat Islam saat itu, kerana masalah-masalah yang tidak jelas di dalam Al-Quran, masalah yang tidak jelas di dalam Al-Hadis, maka kita hak itu kena ijtihad. Pak kita nak ijtihad kerana kita tak ada ilmu. Kita selaku muqallid, kita orang bertaklid, kita kena turut orang sebab kita jahil. Bila kita jahil, kita kena turut orang yang alim. Kerana dalam ayat kata fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kita kena turut orang hak pandai, kena turut orang hak reti. Ayat Quran jelas. Nah, ayat Quran sudah tetap. Nah, dan hadis sudah tetap, tapi kerana kita tak pandai nak cari sendiri, kita tak tahu. Nah, nak buat rojok ke hak itu, kita nak kembali kepada ahli zikri. Kita nak kembali kepada imam mujtahid. Nah, ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Jadi di sini bila kita kembali kepada imam mujtahid, nak ayat kata di dalam Al-Quran kita tak pandai nak rojok. Di dalam Al-Hadis kita tak pandai nak rojok. Lalu itulah kita rojok kepada mazhab, rojok kepada imam-imam mujtahid. Ada ke tak ada? Kita mari tengok masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Masa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah hatanya iaitu Mu'adz bin Jabal, seorang sahabat radhiyallahu anhu. Ada sepotong hadis daripada Syu'bah. Ia kata ana di sini, ia kata anna Mu'adz bin Jabal lamma arsalahu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman. Tak kala mengutuskan Mu'adz bin Jabal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada negeri Yaman. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utus hantar Mu'adz bin Jabal pergi kepada negeri Yaman, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia tanya Mu'adz bin Jabal. Tanya mana? Bima taqdi idza urida laka qada. Nak hukum dengan gapo apabila dibentangkan bagi engkau saat itu satu-satu masalah. Kalau orang mari tanya masalah, nak hukum dengan gapo? Maka Mu'adz bin Jabal bila Rasulullah tanya kata nak hukum dengan gapo? Kalulah ada orang soal tentang masalah-masalah nak hukum dengan gapo? Lalu itulah Mu'adz bin Jabal jawab kata aqdi bi kitabillah ta'ala.
Aku nak menghukumkan dengan Al-Quran, dengan kitab Allah Ta'ala, dengan maknanya dengan Al-Quran. Aku nak hukum turut Quran. Lepas tu dia kata di sini fa illam tajid, nah, ataupun fa illam yakun, kalaulah tak ada di situ, nah, kalaulah tak ada di dalam kitab Allah, fa illam yakun fihi fil kitab, kalaulah tak ada di dalam kitab Allah tu, dia kata aqdi bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku nak hukum turut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tak ada di dalam Al-Quran, aku nak mari tengok di dalam Al-Hadis. Lepas tu Rasulullah tanya lagi, fa illam tajid, kalau mu tak dapat lagi di dalam hadis, dalam Quran tak dapat, mari tengok di dalam hadis. Dalam hadis tak dapat, mu nak buat mana? Maka jawab oleh Muaz bin Jabal, ajtahid ra'yi, aku nak ijtihad. Tu wala alu. Jadi di sini aku nak ijtihad. Maknanya dia tak lepas ke saja-saja dia nak ijtihad juga. Apa hak dia tahu, dia pelaga dengan apa hak dapat ilmu pengetahuan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa sahaja hak dia reti daripada Al-Quran saat itu, bina di atas dua pokok ni untuk mengeluarkan hukum, untuk mengeluarkan kaedah-kaedah ijtihad. Tu ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Bukan maknanya buat dengan hawa nafsu, bukan begitu dak. Bukan mazhab saat itu imam mujtahid ataupun a'immah pak ni keluar cara nafsu dia. Nah, keluar satu-satu hukum turut nafsu dia. Bukan. Semua tu bina di atas dua asas, di atas dua asal saat itu, dua pokok saat itu kena kepada Al-Quran dan hadis. Bina dua-dua tu mengeluarkan satu hukum, mengeluarkan kaedah-kaedah. Tu bukan bapa yang dirahmati Allah. Bukan dengan nafsu. Ni kita mari tengok satu misal di sini. Nah, satu misal di sini. Kita mari tengok dalam bab nikah kahwin. Nah, dalam bab nikah kahwin, dalam ayat kata mana? Nah, dalam ayat kata mana? Yang mana kita mari tengok imam mujtahid dia ijtihad satu-satu masalah di dalam masalah fiqh. Kita mari tengoknya ayat yang mana kita boleh reti. Nah, kita boleh reti kaedah-kaedah yang dibuat oleh ulama. Nah, jadi ulama macam kita ambil pahami daripada kitab usul fiqh, kerana kaedah dia kata mana? Dia kata al-aslu fil amri al-wujubu. Al-aslu fil amri al-wujubu. Bermula asal pada amar ni, pada sirah amar, beri faedahnya wajib. Al-aslu fin nahyi at-tahrimu. Jadi asal pada sirah nahyi ni at-tahrimu, beri faedahnya haram. Itu dia. Jadi di sini ulama ni buat kaedah-kaedah kita boleh reti. Nah, boleh reti daripada kaedah-kaedah mereka. Dia kata asal daripada amar, beri faedah wajib. Asal daripada sirah nahyi, beri faedahnya haram. Misal sirah amar, bismillahirrahmanirrahim, wa aqimus salah wa atuz zakah. Aqimus salah wa atuz zakah. Berdiri oleh kamu akan solat dan datangkan kamu akan zakat. Itu dia. Jadi diri olehmu aqimus salah, maka ia datang dengan amar. Datang dengan amar di sini kita boleh reti kata wajib. Wajib kamu mendirikan sembahyang. Sembahyang di sini kena kepada as-salawatul maktubah, iaitu semaya fardu hak 5 waktu ni wajib. Saya kata, kerana turut kaedah. Klik pula. Satu lagi al-aslu fin nahyi at-tahrim. Asal pada tegah ni tu beri maknanya haram. Mana? Kita kembali, klik pada ayat. Kita pergi kepada ayat yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam satu ayat, la taqrabuz zina.
innahu kana fahishatan wa sa'a sabila la taqrabu az-zina. Jangan kamu menghampiri zina. Kalau itu jangan di sini dengan maknanya haram. Kalau kamu hampir, haram. Ada tu, kau ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Maka ulama buat kaedah. Jadi ada pula kena mari pahal suku pula. Cara nak pahal hak ni tu ulama ya ada kaedah pula. Kaedah orang panggil kaedah rendah daripada tu pula. Orang panggil kerana ada ayat-ayat lain lagi. Saya nak misal di sini. Misalnya dalam ayat kata fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Fankihu ibarat ni datang dengan amar. Lepas tu ibarat ni datang dengan amar. Bila datang dengan amar, kaedah tadi asal pada amar beri faedah wajib. Ada tu. Bila kita pakai kaedah tu, jadi wajib kena menikah kahwin. Wajib beri orang kena menikah kahwin, tak menikah haram. Kau ana? Sebab itulah ulama yang mari pula. Amar ni pada asal wajib, tapi di sini al-amru di sini linnadbi. Ya linnadbi ni ya kita tengok hadis lain pula. Ya kita tengok hadis lain kerana hadis lain ada hak menggalak, ada royak hak kelebihan, ada royak tu bila ya ada kelebihan, ada menggalak, ada gapo, ya tak gi murtabak wajib. Ya gi kepada linnadbi. Jadi al-amru linnadbi. Pakar dengan makna sunat pula. Hatu nak ayat kata kita nak tupai ulama. Kalau kita tak tupai ulama, kita tak tupai mujtahid, wajib be. Tera tu. Jadi wajib be. Hak ni dak, jadi sunat. Turut kaedah wajib, tapi bawa klik kepada pahami ulama yang awak mari kaedah lain pula, mari misal lain pula. Hak ni sunat turun dah. Pergi pula, sah pula. Kulu washrabu. Kulu washrabu hatta yatabayyana. Tu. Khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Jadi kulu washrabu. Kulu makan olehmu. Jadi wajib turut kaedah. Turut kaedah asal lah, wajib sebab amal makan olehmu. Tapi di sini al-amru lil ibahah. Pakar dengan makna sunat, pakar dengan makna haruh pada sini. Buku makan, minum, pergi kepada haruh. Buat apa? Kerana ya kita tengok hadis lain pula. Kita tengok hadis lain kerana ya pelaga situ, ya pelaga sini. Nak ayat kata ulama ni detail dalam bab nak keluar satu-satu hukum. Supaya nahyi saat ni lah. Nahyi saat ni tu beri faedah tahrim dengan maknanya haram. Bawa kita tengok ayat lain pada. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Janganlah kamu mengakakkan suara-suara kamu atas daripada suara nabi. Setengah pergi pakar dengan makna haram. Ada setengah pergi pakar dengan maknanya makruh. Makruh pergi duk tinggi daripada suara nabi. Pergi duk kasar. Orang panggil atas daripada suara nabi tak boleh lah. Tu nak ayat kata ni adalah ilmu usul fiqh untuk nak memahami supaya nak mengeluarkan satu-satu hukum daripada Al-Quran dan Al-Hadis. Kaedah. Bukan tak turut Quran, bukan tak turut Al-Hadis. Ulama kerana mereka daripada hufaz, daripada orang yang memahami Al-Quran dan Al-Hadis ni, mereka itu pakar, mereka itu bijak, pandai, ilmu banyak. Mempunyai balaghah, mempunyai segala alat-alat untuk nak ambil hukum, nak faham satu-satu masalah ni tu, mereka itu banyak ilmu pengetahuan. Kita selaku orang awam, kita orang jahil, kita kena taklid, kita kena ikut. Tu dia. Kita ikut orang pandai. Baik tu. Nak ambil Quran sendiri kita tak kuasa. Nak faham hadis sendiri kita tak kuasa. Tak kuasa itulah kita kena tupai mujtahid. Kita kena wasitah. Kita kena tupai mereka-mereka yang mempunyai ilmu pengetahuan. Itulah orang panggil mazhab. Mazhab. Sebab itulah dalam ayat Al-Quran, apabila kita baca di dalam surah Al-Maidah ayat 35, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah
wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Wahai mereka-mereka yang beriman, ittaqullah, takut oleh kamu akan Allah, jaga oleh kamu akan Allah, wabtagu ilaihil wasilata. Tu. Jadi kita ni nak sapa kepada Allah, nak kita tahu. Nak kita reti satu-satu perkara, ya kena ada wasilah. Kena ada perantaraan. Kita nak sapa, fahami kita nak sapa hukumi kita dengan agama. Nah, kita nak sapa ma'rifatillah, kita kena ada perantaraan. Kita kena ada menengahi, kita kena ada wasitah. Kita kena ada wasilah. Siapa? Iaitu kita ni nak boleh faham agama, nak reti hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, hukum yang ada di dalam Al-Hadis, kita kena turut mujtahid. Kita kena turut orang pandai, kena turut orang reti. Kita kena bermazhab. Jangan tinggal daripada mazhab. Nah, sama sekali kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Kita tengok Muaz bin Jabal. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya apabila nak keluar satu hukum tak dapat di dalam Al-Quran, nak rujuk kepada siapa pula? Dia jawab kata al-hadis. Kalau tak dapat di dalam al-hadis, aku nak ijtihad. Nak ijtihad dengan diri aku. Fadaraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sadrahu. Maka Rasulullah pun tepuk dada dia. Tepuk dada Muaz bin Jabal. Nak wayak kata Rasulullah ikrar. Aku. Ijtihad ni ya aku. Rasulullah kata ana? Alhamdulillahilladzi wafaqa Rasulillah lima yardi Rasulullah. Lima yardi Rasulullah. Sehingga Rasulullah kata ucapan ni. Tu bukan biasa kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, supaya kita itu tak keliru di dalam fahami kita. Tu. Jadi di sini kita kena reti tentang dalil. Kan ibu kan bapa, muslimin muslimat, kita kena reti tentang dalil. Kita nak turut Quran, kita turut al-hadis, itu memang semua imam mujtahid tidak mukhalif, tidak menyalahi daripada Al-Quran dan tidak menyalahi daripada al-hadis. Sebab itulah imam mujtahid dia tambah pula dua lagi, iaitu al-ijma' dan al-qiyas. Sebab itulah timbul al-ijma' dan timbul al-qiyas, sebab masalah baru tu banyak. Saya nak tambah di sini supaya adik-adik pelajar, adik-adik pelajar untuk pakai pondok pesantren, dan lagi pula mereka-mereka yang duk menututi ilmu pengetahuan di universitas dan di mana tempat saja mereka duk belajar. Kadang-kadang kita itu baca surat satu bahagian saja, kita tak ada baca ke tempat-tempat yang lain, kita tak berguru dengan guru-guru tentang mazhab itu. Kadang-kadang kita itu turut apa yang kita tahu dengan cara sikat-sikat. Sebab itulah saya nak bagi tahu di sini, nak wayak kata dalil di dalam Al-Quran ya ada dua. Ada dalil mantuk, ada dalil mafhum. Harus kita reti. Mesti kita kena tahu dalil mantuk dan dalil mafhum. Adik-adik pelajar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penuntut ilmu, supaya kita itu tak keliru di dalam pahami kita. Dalil ada dalil mantuk dan ada dalil mafhum. Apa dalil mantuk? Saya misal sekali lagi yang saya sudah keluar di awal tadi tentang dalil mantuk ni. Dalil mantuk dengan maknanya dalil hak jelas-jelas dan nyata-nyata selalu dah. Zahir-zahir selalu dah. Ia panggil dalil mantuk. Dalil daripada nas Al-Quran dan dalil daripada nas Al-Hadis. Hak jelas dan nyata selalu dah. Ia panggil mantuk. Kalau tak jelas daripada Al-Quran, tak jelas daripada Al-Hadis, ia panggil dalil mafhum. Saya misal sini dalil mantuk yang saya sudah keluar tadi. Tentang satu ayat, Bismillahirrahmanirrahim, hurrimat alaikumul maitatu, diharam
ke atas kamu akan bangkai. Jelas dan nyata ayat Quran ni. Dia panggil dalil mantuk. Diharam ke atas kamu akan bangkai. Haram memakai bangkai. Gapo? Nate yang tidak bersembelih, tanpa bersembelih. Nate hak tak sembelih, haram memakai. Kalau dia hak itu mapuh tanpa bersembelih cara agama, maka haram memakai. Orang panggil bangkai. Saya tu. Jelas dan nyata ayat Quran. Dia panggil ayat ni nas ni mantuk. Dalil mantuk dia panggil. Saya misal satu pula. Dalil mafhum. Dalil mafhum ni faham. Ayat-ayat dan nas dalil di dalam Al-Quran ni banyak sekali dalil mafhum. Kita jangan tahu mafhum. Nah, usahalah ambil faham mafhum. Mana? Saya nak misal satu misal. Nah, saya nak misal satu misal ni di dalam suratul Muzammil ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hasanati yudhhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin. Innal hasanati, sesungguhnya kebaikan-kebaikan, yudhhibnas sayyi'at, boleh menghapuskan segala kesalahan, boleh menghapuskan segala kejahatan. Dzalika dzikra lidzakirin. Demikian itu mengingati bagi orang-orang yang ingat. Jadi di sini nak ayat kata bagi orang yang zakirin. Jadi di sini nak ayat kata innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan. Kebaikan-kebaikan ni gapo? Ni orang panggil mafhum. Saya nak misal, saya buat baik dengan sepupu saya. Gapo saya buat baik dengan sepupu saya? Saya bawa tubik duit piti saya ke? Duit saya ambil 10 bak, 20 bak, 10 riyal, 20 riyal. Saya beri kepada sepupu saya. Baik tu. Perbuatan tu orang panggil perbuatan baik tak? Perbuatan baik. Innal hasanat yudhhibnas sayyi'at. Iaitu menghilangkan kesalahan, menghilangkan kejahatan. Itu dia. Boleh menghapuskan, boleh menghilangkan. Lepas tu saya ambil duit saya 10 bak, 10 riyal, beri kepada sepupu saya. Dapat menghilangkan kesalahan, dapat menghilangkan kejahatan. Bila saya kecek kata, saya bagi duit kepada sepupu saya ni, 10 bak ni, boleh menghilangkan kesalahan daripada perbuatan saya yang telah lalu. Saya kata gitu, dia mau tanya mana nas? Mana Quran? Mana Al-Hadith? Tentu nak nas. Nas kita pergi buka di dalam Al-Quran tak ada. Nas kita pergi buka di dalam Al-Hadith tak ada. Sebab nas ni orang panggil mafhum daripada Al-Quran. Pak kita mari kita reti tengok mafhum dia iaitu baik. Kebaikan ke tak baik benda tu. Ataupun saya tolong orang tua nak lakah batas. Saya piping orang buta lakah batas. Baik tu. Pas saya royak kata saya piping orang tua ni, orang buta ni lakah batas ni, nak lakah tembok ni. Saya kata Tuhan hapus dosa saya. Dia mau tanya mana nas? Mana Quran? Mana hadis? Tak ada di dalam Al-Quran, tak ada di dalam Al-Hadis. Tak ada kan? Innal hasanat yuzhibnas sayyi'at. Ni orang panggil dalil mafhum. Apa saja yang kita buat benda baik, maka itu ia panggil hasanat. Tiap-tiap hasanat boleh menghapuskan, boleh menghilangkan maksiat, boleh menghilangkan kesalahan. Pada tu. Supaya kita buat maulidin Nabi. Maulud Nabi. Kita tengok di dalam Al-Quran, kita tengok di dalam Al-Hadis. Nak cari ayat mantuk tak ada. Ayat mafhum ada. Innal hasanat yudhhibnas sayyi'at.
Apa hasanat? Kita panggil orang mari baca Quran. Baca Quran adakah bukan hasanat? Hasanat. Panggil Quran, panggil orang mari tahlil, hasanat ke bukan hasanat? Hasanat. Panggil Quran, panggil orang hak itu mari ke rumah kita doa kepada muslimin muslimat, hasanat. Panggil orang mari ke rumah kita hak itu, iaitu kita sedekah. Kita sedekah. Duit lah, kita sedekah bagai-bagai lah. Hasanat. Kita ambil orang mari rumah kita, kita jamu. Jamu yang makan, hasanat. Kalau itu hasanat boleh menghapuskan kesalahan kita. Tapi apabila kita tak sebut hasanat, kita sebut kata molek boleh hapuskan kesalahan. Mana nas? Tak? Ini nak ayat kata banyak lagi lah yang kita kena belajar saat itu tentang dalil mafhum. Dalil mafhum dalam ayat Al-Quran. Nah, innal hasanat ni duduk di dalam surah Hud. Ayatnya 114. 114 di dalam surah Hud. Ayat innal hasanat yudhhibna sayyi'at. Tara tu. Lagi di dalam surah Al-Muzammil ayat 20. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Wa ma tuqaddimu, apa sahaja hak kamu buat min khairin. Membuat sana itu li anfusikum, bagi diri kamu. Membuat benda baik, membuat benda molek. Nah, benda tu jadi kebajikan bagi diri kamu. Min khairin, daripada kebaikan. Khairin ni ibarat dengan isim nakirah. Isim nakirah ni umum, tidak menentu. Kita buat apa sahaja kebaikan. Nah, tolong orang, tolong akak rumah. Nah, tolong tolak kereta mampu. Di tepi jalan, kita buat apa sahaja, ia panggil min khairin. Lepas tu kalau saya kata, saya tolak kereta orang. Nah, benda ni tu hapus dosa. Mana dalil? Faham tak? Ni nak ayat kata dalam ayat Quran sebut jelas dan nyata. Tapi orang panggil dalil ni dalil mafhum. Dalil pehel daripada ni sebab orang ramai ni orang panggil kebaikan tak kita tolak kereta mampu. Orang mampu kereta di tepi jalan kita tolong tolak. Kebaikan tak? Kebaikan. Kebaikan dia panggil hasanat. Kebaikan dia panggil min khairin. Kalau gitu ibarat dengan isim nakirah ni umum sebab tak kena nak sebut satu persatu semua tu kena sebut semua. Gapo katik ha cerita kena sebut dalam Quran. Hak tak sebut dalam Quran bukan dalil, bukan nas. Hak tu tak jadi hukum. Jadi kok tu. Ni nak ayat kata faham Quran betul-betul, faham hadis betul-betul ni susah ni. Sebab itulah kita kena pakai mujtahid. Kita kena pakai mazhab. Nah, kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Hak kita bimbang dan hak kita takut sekali sekarang banyak sekali iaitu serangi iaitu dakwah al-madhhabiyah. Ni dalam kitab ni kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Nah, muslimin muslimat supaya kita hak ni tu jaga-jaga dan hati-hati tentang dakwah al-madhhabiyah. Dakwah agama serengai agama, seruai agama saat itu supaya tidak bermazhab. Supaya tidak bermazhab. Apa boleh dia tak sewi mazhab? Sebab dia kata annal mazhab al-haqqa al-wajib adh-dhihabu ilaihi. Sesungguhnya mazhab yang benar yang wajib berjalan kepadanya wal itba'u lahu dan mengikut baginya innama huwa madhhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mazhab hak benar, mazhab hak wajib kita berjalan di atas mazhab tu dan wajib kita ikut baginya iaitu mazhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan mazhab Abu Hanifah dan bukan mazhab Maliki dan bukan mazhab Hambali dan Syafi'i, bukan. Mazhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ni kita bimbang ni. Kita bimbang ni. Mana tu?
Suruh turut Rasulullah selalu. Tak boleh turut Imam Syafi'i. Jangan turut Imam Maliki. Jangan turut Abu Hanifah. Jangan turut Imam Hanbali. Turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serengin ni panas-panas sekarang. Kau ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Supaya kau ibu kan bapa keluar daripada mazhab. Jangan ambil mazhab Abu Hanifah, mazhab Imam Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Jangan mazhab. Kalau kita nak mazhab siapa? Nak mazhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Dia kata lagi pula. Inna itba'al kitabi was sunnati. Sesungguhnya ikut Al-Quran dan ikut Al-Hadis, turut Quran dan turut hadis ni, itba' li maksum. Turut benda hak betul, hak benar. Wa itba' al-a'immah al-arba'ah, dan turut imam-imam pak ni, turut Abu Hanifah, turut Imam Maliki, turut Imam Syafi'i, turut Imam Hanbali, itba'un li ghairi maksum. Turut puak ni bukan puak maksum ni, bukan orang suci daripada dosa. Imam Syafi'i sekali-sekala betul, sekali-kala tak betul. Imam Maliki sekali-sekala betul, sekali-kala tak betul. Imam Hanafi sekali-sekala betul, sekali-kala tak betul. Hanbali pun begitulah, sekali-sekala betul dan tak betul. Rasulullah betul terus. Sebab itulah kena turut Rasulullah. Pakailah mazhab Rasulullah yang ia kata. Bukan saya kata ni. Yang dia kata. Ni kitab ni. Al-Mazhabiyah. Bahawa tidak bermazhab. Karangan Ustaz Dr. Muhammad Said Ramadan Buti. Rahimahullahu ta'ala. Dia ni selaku as-syahid. As-Suri. Dia daripada Kurdi dia. Jadi, kan ibu, kan bapa yang dirahmati Allah. Kita bimbang sangat, kita takut sangat. Nak pecah. Kita ni keluar tubik daripada mazhab supaya turut Rasulullah selalu. Turut Rasulullah selalu. Tak usah pakai mazhab. Tak usah pakai mazhab Pak. Mazhab Malik, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali. Tak usah pakai. Pakai Rasulullah selalu. Kita bimbang sangat-sangat dan kita takut sangat-sangat. Orang yang tak usah bermazhab. Kita ni, kita dakwah supaya bermazhab. Kerana kita tak tahu, kita tak reti, kita tanyalah orang yang pandai, orang yang reti. Mereka itu banyak kaedah-kaedah. Macam mana kita boleh tengok mazhab Imam Syafi'i, apa ia kecek di awal kitab dia tentang hak ijma' ni. Maknanya ijma' ni adalah hujjah bagi Imam Syafi'i, bagi kita orang bermazhab ni. Al-ijma' tu orang panggil hujjah. Lain daripada ijma' sukuti. Sebab ijma' ni ia ada ijma' sarihi dan ijma' sukuti. Ijma' sukuti tak bila hujjah di sisi Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ijma' sukuti, Imam Abu Hanifah dia pakai ijma' sukuti. Tapi di sini kau ibu kau bapa yang dirahmati Allah, supaya kita itu tak keliru. Nak ayat kata di sini, kita pakai pokok pak ni. Pakai pokok pak ni. Yang mana pokok yang kita sebut. Yang kita sebut pokok pak di sini. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Pak. Kita pakainya masadiril hukum asy-syar'i pak. Apa pak ni? Al-Quran, Al-Hadith, Al-Ijma', Al-Qiyas. Ambil daripada ayat ati'ullah wa ati'ur rasul, ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Jadi pak. Itu dia. Jadi ati'ullah Al-Quran, ati'ur Rasul Al-Hadith, ulil amri Al-Ijma'. Fa in tanaza'tum fi syai'in. Syai'in tu orang panggil syai'in tu orang panggil ni Al-Qiyas. Sebab syai'in ni masalah baru yang mari semua.
Kalau itu masalah baru ni mari kita nak qiyas gi kepada maqis alaih. Sebab arkanul qiyas pak. Ada maqis alaih, ada ilah dan ada hukum. Maka syai'in fi syai'in, hak ni orang panggil maqis. Lepas tu ilallah war rasul, hak tu orang panggil maqis alaih. Ilah dia, sifat dia. Dan lagi pula bila kita mari timbang di antaranya maqis dengan maqis alaih, maka keluarlah hukum. Rujuk pergi kepada asal, maka kita boleh tahu hukum furu'. Itu orang panggil Al-Quran, Al-Hadis, Al-Ijma' dan Al-Qiyas. Itu rujuk ke kita. Apa boleh kita rujuk Al-Ijma' dan Al-Qiyas? Sebab saya royak beberapa kali dah tadi tentang kita tidak memahami Al-Quran dan kita tidak memahami Al-Hadis. Bukan martabat kita orang awam ni nak memahami, nak mengeluarkan hukum, satu-satu hukum, lalu itulah kita kena rujuk pergi kepada imam mujtahid. Kita kena pergi kepada mujtahid. Mujtahid ni ya ada kaedah-kaedah dia. Sebab tu ya pergi kepada ijma', ya pergi kepada al-qiyas. Saya misal satu hadis lagi supaya kan ibu kan bapa tak keliru. Saya misalnya ayat yang kita baca awal tadi tentang firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim, fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'a. Fankihu ma tabalakum minan nisa', menikah oleh kamu, berkahwin oleh kamu, ma tabalakum, akan barang yang lebih baik bagi kamu, yang baik bagi kamu, minan nisa'. Apakah barang? Bayang dia minan nisa', daripada perempuan-perempuan. Masna wa thulatha wa ruba', 2 dan 3 dan 4. Kita mari tengok masna wa thulatha wa ruba'. Waw tu pakar dengan makna dan. 2 dan 3 jadi 5, dan 4 jadi 9. Sebab waw tu dan. Mereka tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Ni turut ayat betul-betul. Turut ayat zohir-zohir ada. Wow dan. Bahasa orang putih kata and, bukan or and. Mereka tu. 2 and 3 and 4. Itu dia. 2 dan 3 dan 4. Jadi apa? 9. Lepas tu ulama ni nak royak kata ulama ni dia detail ulama. Bila ayat Quran marinya 2 dan 3 dan 4 maknanya 9. Kita boleh nikah 9. Terpaksa kena pergi tengok di dalam hadis pula. Dalam Quran tak jelas. Bila tak jelas, terpaksa pergi tengok di dalam hadis. Pergi tengok dalam hadis setengah daripadanya hadis Ghailan, seorang sahabat yang ada di bawah dia 10 isteri. Nabi kata, ya Ghailan, imsak arba'an, mu pegailah isterimu 4, wa farik sairahunna, dan mu tinggallah lain daripada 4 tu. Lalu itulah Ghailan cerah ni orang hak tinggal tu, dia pegai 4 orang saja isteri dia. Kalau itu bolehnya 4 je. Bila boleh 4, maka kembali klik pada ayat sekali lagi. Fanqihu ma tabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'. Mathna wa thulatha, 2 dan 3 dan 4. Kalau itu dan di situ, waw di situ kena pakar dengan mana au. Kena pakar dengan mana atau. 2 atau 3 atau 4. Sebab nak tawafuk dengan al-hadis. Mereka tu. Ni nak ayat kata kaedah ni daripada imam mujtahid, daripada mazhab lah tolong tebah wik kita. Mazhab lah tolong sipai jalan wik kita. Kita selaku orang awam ni. Jangan kita tinggal lah tangga kita ni. Janganlah kita tinggal lah titi kita ni. Jemuk teh kita jangan tinggal. Kita tinggal hak ni kita nak jalan tak boleh. Kita nak pergi jemur ambil Rasulullah selalu dah. Kita nak pergi jemur ambil Al-Quran selalu dah. Susah kita sebab kita nak pergi situ tu wabtaru ilaihi wasilata. Kita kena cari wasilah nak wis hafal situ tu. Ambillah mazhab sebagai sebagai tangga bagi kamu, sebagai pitu bagi kamu, sebagai jalan untuk kamu nak sampai di kemuncak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dan Al-Quran. Mun oi siapa faham Quran dan Al-Hadis, mutupelah ahlu zikri. In kuntum la ta'lamun. Sebab mung tu muqallid. Mung masih lagi jahil. Tu nak ayat kata kita jahil. Bila kita jahil, bila kita ni kita tak tahu kaedah, kita tak ingat Quran, kita tak ingat Al-Hadis, maka kita ni termasuknya orang jahil. Bila orang jahil ni, orang panggil kita kena taklid. Sebab tu kita digelarkan muqallid. Walaupun ulama sekalipun, walaupun kita ni orang mengajar sekalipun, kita kata ni tok guru. Tok guru pun jadi muqallid lagi. Sebab dia tak siapa murtabak mujtahid. Dia tak ada kaedah-kaedah, dia tak ada alat-alat untuk nak memahami Quran sendiri, hadis sendiri, maka dia masih jadi muqallid. Nah, orang alim duduk dalam kalangan muqallid lagi, orang jahil tu tak, orang panggil tak ada kena kecek dah. Orang muqallid. Adapun orang panggil murtabak mujtahid itu bukan dari kalangan kita. Supaya saya duk baca kitab ni, bukan mujtahid. Muqallid. Saya muqallid, saya kena turut mazhab. Saya kena turut a'immah. Tu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Inilah kita bimbang, kita bimbang. Nak ayat kata buku mazhab ni kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Sama ada di dalam akidah ataupun di dalam fiqh, di dalam amalan ni tak dapat tidak kena bermazhab. Sehingga Imam Abul Hasan Al-Asy'ari bawa akidah sebagai imam, digelarkan Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dia mazhab Hambali. Mazhab Hambali. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ni mazhab Hambali dia. Orang peranak ke dalam tahunnya 260 Hijriyah. Meninggal dunia 324 Hijriyah. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Mazhab Hambali. Dalam fiqh dia mazhab Hambali. Abu Mansur Al-Maturidi. Abu Mansur Al-Maturidi As-Samarqandi. Dia meninggal dunia pada tahun 333 Hijriyah. Mazhab Abu Hanifah. Orang korang 4 tu. Orang korang 3 tu. Mazhab Abu Hanifah lah. Mazhab Hambali lah. Nak rakyat kata mereka bermazhab. Pak kita orang mutaakhirin, kita orang akhir nak tinggal mazhab. Mereka yang begitu alim sehingga digelarkan mereka itu ar-rasikhuna fil ilmi. Orang yang rasih di dalam ilmu pengetahuan lagi pun mujtahid. Lagi pun mereka itu bermazhab. Mazhab. Daerah tu. Ibnu Hajar Al-Asqalani. Orang panggil pensyarah Fathul Bari, Sahih Bukhari tu. Orang syarah kitab Sahih Bukhari ni. Siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Mazhab Syafi'i. Imam Baihaqi mazhab Syafi'i. Semua tu nak rakyat kata hebat-hebat bermazhab. Kita orang hak baru duk boleh baca kitab, duk baca pun telo-telo lagi untuk si mazhab. Nak turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak turut Al-Quran, nak turut Al-Hadis, nak baca sendiri, nak faham sendiri. Saya bimbang nak ibu kan bapa yang dirahmati Allah. Mereka-mereka yang untuk si mazhab. Saya takut ke cabut mazhab Abu Hanifah, cabut mazhab Malik. Imam Malik, cabut mazhab Syafi'i, cabut mazhab Hambali. Iaitu nak mazhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita pergi senak sungguh, bukan mazhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kena kepada mazhab siapa? Kena kepada mazhab Ibnu Taimiyah. Mazhab Ibnu Taimiyah bukan mazhab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mazhab Muhammad bin Abdul Wahhab. Buah mazhab Pak, bubuh mazhab Muhammad bin Abdul Wahhab. Itu bukan daripada imam mujtahid. Orang tak sapa darajat mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ni Al-Quran, Al-Hadis dan kaedah-kaedah mereka mengadakan sendiri. Kaedah-kaedah mereka mengadakan sendiri. Itu dia. Lepas tu semua tu aku. Semua orang aku. Baik tu. Kalau kita mari tengok kalau kita mari tengok di dalam bab pengakuan ni,
Jadi kalau kita mari tengok Mufti Diyar Mesriyah, dia kata kan, dia kata al-madzahibul arba'ah i'tirafuha sawadul a'zam. Sawadul a'zam i'tiraf. Memberi pengakuan mazhab Pak itu, memberi pengakuan ni bukan biasa. Nah, jadi nak royak kata kalau kita pergi tengok Al-Habib Umar daripada Yaman ni, dia kata al-madzahibul arba'ah mazhar ahli sunnah wal jamaah. Mazhar bagi sunnah ahli sunnah wal jamaah fil alam. Nak royak kata mazhar bagi ahli sunnah wal jamaah ni, mazhab Pak ni bukan biasa seperti mana kita dok dakwa, kita dok kata tu, bukan begitu dok sekali. Jadi di sini kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, buku kita hak itu, nah buku kita hak itu nak mazhab kah ataupun tidak mazhab, kalau turut Ustaz Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, dia kata itba' madzahib masyru' likulli man lam yablugh darajatal ittihad. Nak banyak kata disyaratkan bagi turut mazhab, bagi mereka yang tak sampai darajat ittihad fi istinbatil ahkam, pada nak mengambil segala hukum. Ya, kita nak ambil hukum-hukum di dalam Al-Quran min masadir syariah al-islamiyah itu, kita nak ambil hukum sendiri tak pandai, mesti kita kena bermazhab. Kita tak boleh tinggal daripada mazhab. Jadi mazhab sana itu diakui oleh segala lapisan. Tiba-tiba kita ni orang belakang nak mari engkar. Setiap lapisan, setiap ajial, setiap generasi, lapisan ulama dulu semua bermazhab, turut mazhab. Tak ada orang engkar. Tiba-tiba kita nak mari engkar. Nah, ibu kan bapa yang dirahmati Allah, supaya kita itu boleh ambil penjelasan. Saya tengok ada satu klik. Nah, satu klik. Duk saya bahas sekarang. Ada seorang doktor tu. Dia kata tak boleh kita nak kata, kita nak zikir Allah saja. Nak kata tak boleh. Ni nak rakyat kata orang tak usah mazhab ni. Nah, orang tak usah mazhab. Lepas tu kita nak zikir Allah saja, tak boleh. Sebab tak ada makna, dia kata. Nak zikirlah tu tak boleh, tak ada makna. Ni. Tu dia. Lepas tu kita kena turut Quran, kita kena turut Al-Hadis. Jadi kita nak zikir, kena bubuhlah sifat Al-Ghafur ke, Ar-Rahim ke, nah, Al-Quddus ke, Al-Akbar ke, ikutlah. Bubuh. Tak bubuh tak boleh. Cuba kita baca ayat Al-Quran. Gi buka ayat surah Al-Ahzab ayat 41, ayat Al-Quran. Nah, ayat 41, nah, dan satu lagi iaitu ayat 42. Itu dia. Buka ayat 41 surah Al-Ahzab. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Surah Al-Ahzab ayat 41. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai mereka-mereka yang beriman, maksudnya wahai mereka-mereka yang beriman, uzkurullah, sebut oleh kamu akan Allah saja ya. Dzikran katsira, akan sebagai sebutan yang banyak. Allah itu ayat Al-Quran. Dalil ni orang panggil dalil mantuk. Tengok. Tengok ni orang kata Quran pun kita tak detail dah. Pas kita nak pergi kecek muka lain, kita nak kecek tak boleh. Quran pun kita tak detail dah. Tu. Sebab tu Imam Mujtahid tu, dia tengok dalam Quran tak jelas, dia tengok dalam hadis tak jelas, lalu itulah dia pergi buat kaedah. Takut pelagar dengan Quran, takut pelagar dengan hadis, buat kaedah tu berapa kali belak, berapa kali balik. Sebab itulah diaku oleh Sawadul A'zam. Orang ramai-ramai semua aku. Tu orang panggil mujtahid mutlak. Nak mazhab ni, kita mazhab dengan mujtahid mutlak. Tengok dalam ayat
ayat ni di dalam suratul Ahzab ayat 41. Ya ayyuhallazina amanu dzkurullah, wahai mereka-mereka yang beriman, sebut oleh kamu akan Allah. Tak ada ayat sini. Allah Ar-Rahim, Allah Al-Ghafur, Allah Ar-Rahman, tak ada ayat, Allah saja ya. Zikran katsira, akan sebagai sebutan yang banyak. Yang banyak Allah 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 Allah, Quran tu. Dalam mantuk lah tu, bukan dalam mafhum dak kali. Pas ayat lain pula, orang tua kita duk baca acak-acak ni. Di dalam surah Al-Imran ayat 191. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Alladzina yadhkuruna Allah, mereka yang sebutkan Allah qiyaman, berdiri pun sebut Allah, qu'udan, duduk pun sebut Allah. Wa 'ala junubihim, di atas lambung pun sebut Allah. Jelas dah nyata. Tu Quran. Kita pergi kepada hadis pula. Kita pergi kepada hadis pula. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ni riwayat daripada Imam Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Tujuh bahagia. 7 bahagia, 7 perkara. Tujuh bahagia manusia. Yudhilluhumullah, meneduh, membayangi akan mereka itu oleh Allah, fi dhillihi, di dalam bayangannya, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari yang tidak ada teduhan malaikat teduhan yang disedia oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, imamun adilun. Yang kedua, syabun nasya'a fi ibadatillah, orang muda yang yang keluar di dalam hal keadaan di dalam ibadat kepada Allah, yang beribadat di dalam ibadat kepada Allah. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Seorang lelaki yang bergantung dengan masjid. Yang tiga, yang keempat, warajulani tahabbani fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Itu dia. 5. Yang kelima, rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalid. Seorang perempuan, seorang lelaki yang seru akannya oleh seorang perempuan yang ada pangkat dan lagi pula comel cantik. Faqala inni akhafullah, aku ni takutkan Allah. Yang kini, warajulun tasaddaqa bi sadaqatin, seorang lelaki sedekah dengan satu sedekah, fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Yang kini, seorang lelaki yang sedekah, sehingga tidak mengetahui oleh tangan kiri apa yang sedekah oleh tangan kiri, oleh tangan kanan. Yang akhir, warajulun zakarallah, dan seorang lelaki yang sebutkan Allah khalian, hal keadaan di dalam tempat sembunyi. Fafadat ainahu, dan mengalir dua matanya. Jadi kita boleh reti di sini, warajulun zakarallah, ni hadis Nabi. Aning nak ayat kata kita nak pakai Quran betul-betul, tapi kita bawa tubik satu-satu masalah tu berlawan dengan Quran pada. Tu. Tok say mazhab. Tok say mazhab nak guna Quran, nak guna hadis, bawa guna Quran selerak pada situ. Guna hadis selerak pada dengan hadis pada. Habis tu nak ayat kata ulama ni, ulama ni pakai mazhab bukan biasa, demo detail dah. Dalam Quran ni dia mau cari rata dah. Dalam hadis dia mau cari rata dah. Beribu-ribu hadis, beratus-ratus hadis tu dia mau cari rata dah. Tak jumpa dalam Quran, dia mau tak jumpa, dia mau buat kaedah ijtihad.
Ulama mujtahidin ni dia ijtihad, dia tengok, dia cari, dia tengok, dia cari, dia buat kaedah. Lepas tu kaedah pula tak pelaga dengan orang lain, dengan imam-imam lain tak pelaga. Dan diakui oleh Sawadul A'zam. Nah, diakui oleh mereka-mereka yang ramai-ramai. Nak ayat kata Ahlus Sunnah wal Jamaah tak tinggal bermazhab. Mazhab, jadi nak pakai mazhab mana satu, itu di atas kebebasan kita lah. Asalkan kita ni tu tak tinggal bermazhab. Bukan kita tinggal Rasulullah, bukan kita tinggal Quran, bukan. Kita turut mazhab kerana kita nak jelas cara kita nak turut. Nak turut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana imam mujtahid lebih detail dan lebih lebih bijak, lebih mendalami lagi daripada kita tentang masalah-masalah yang ada di depan kita. Oleh itu kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, supaya kita itu tak jadi kekeliruan. Jadi ingatlah bahawa kita itu wajib bermazhab. Wajib kita itu bermazhab. Bukan kita itu tak tinggal mazhab kita semata-mata nak turut Rasulullah, betul semua turut mazhab, sekali kena sekali tak kena, kita tak boleh kecek itu. Sebab orang panggil tidak adab, kita kecek balah tu. Sehingga kita kecek dalam orang ramai-ramai Rasulullah duk semaya mazhab apa? Mazhab Imam Syafi'i ke mazhab Maliki ke mazhab apa? Rasulullah duk semaya tu. Kita tak boleh kecek itu. Tak boleh kecek itu. Semua orang tahu belaka. Orang tahu belaka kata mazhab itu timur bila. Ada masa mana. Jadi nak royak kata mereka itu banyak ilmu pengetahuan, sebab itulah mereka itu boleh jadi imam mujtahid. Sebab itulah kaedah kata manittasa'a ilmuhu laqalla inkaruhu. Manittasa'a ilmuhu laqalla inkaruhu. Barang siapa yang luas ilmu dia, banyak ilmu dia, nascaya sedikit orang nak ingkar. Sebab itulah Imam Syafi'i tak ada orang ingkar, Imam Hanafi tak ada orang ingkar, Imam Maliki tak ada orang ingkar, Imam Hanbali tak ada orang ingkar. Kita orang mutaakhirin ni ya dok ingkar. Orang yang ilmu tak ada ni dok ingkar. Nak ayat kata tak padan dengan kita sebenarnya. Tapi cara kita nak pergi ambil Rasulullah selalu. Nak tinggal titi, nak tinggal getok kita, nak tinggal jemuk teh kita, nak tinggal tangga-tangga kita. Nak pergi ambil hak sana selalu dah. Jangan gitulah, kita ni bukan martabat kita. Bukan martabat kita. Ni orang panggil satu kesempatan. Bila kita putus daripada tali ulama, putus daripada tali mujtahid, mudah dah lah orang nak mari serai. Mudah dah lah siapa nak mari serai. Ya nak putus dulu. Baru putus pak ya ambil dah. Ambil agama mazhab Rasulullah, dak kena mazhab lain. Kena mazhab Ibnu Taimiyah, kena mazhab Muhammad bin Abdul Wahhab. Kita buat tali hak nu, gibuh tali hak lain. Itulah kan ibu kan bapa yang dirahmati Allah, supaya kita boleh ambil penjelasan dan boleh ambil manfaat, supaya kita itu boleh bawa turut cara-cara yang diatur oleh ulama. Maka kita selamatlah di dalam amalan kita, dan kita selamatlah di dalam syariat-syariat kita yang kita duk bawa tu. Maka sekadar itulah malam ni, supaya kita itu dapat manfaat. Dan kita itu kalau nak tahu panjang halusi lagi, mendalami lagi, kita turunlah dalam media dia yang luas-luas, kita cari guru dan kita cari kitab-kitab, supaya rojok kita boleh lebih nyata lagi daripada ni. Maka sekadar ni lah untuk malam ni. Maaflah kepada kan ibu kan bapa kerana ada kasar sikit lebih kurang. Begitulah kerana cara nak hurai ni tu kadang-kadang terlupa ke diri. Ada gitulah. Maka sekadar tu untuk malam ni, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.